Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam forum Bicara Ad-Din terbitan Hajjah Fairuz Haji Nordin, ya. Selain daripada dapat diikuti menerusi Radio IKIM, forum ini juga boleh dilayari di talian menerusi FB Live Radio IKIM. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, saya ingin memberi sedikit pengenalan kepada tajuk kita, iaitu isu rasuah harapkan pagar makan padi, ya. Kebelakangan ini, ya, ketika banyak pihak di Malaysia sedang berjuang melawan pandemik COVID-19 dan ramai ahli masyarakat yang bergelut dengan kehidupan dalam suasana ekonomi yang mencabar, kita turut disajikan dengan berita-berita yang berkaitan dengan salah laku penjawat awam, terutama mereka yang terlibat dengan urusan penguatkuasaan undang-undang dan juga yang mereka yang terlibat dengan menjaga kepentingan dan juga keselamatan negara, ya. Penahanan mereka yang dilaporkan oleh pihak media massa oleh yang di mana mereka ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berserta dengan rampasan kereta mewah, wang tunai dan pelbagai barangan berharga, membuktikan bahawa mereka sanggup menggadaikan maruah dan amanah yang dipertanggungjawabkan bagi memenuhi kerakusan nafsu duniawi mereka. Dan apa yang menggerunkan ialah apabila gejala rasuah yang dilakukan oleh segelintir penjawat awam yang curang ini dikaitkan pula dengan masalah kemasukan pendata asing, aktiviti scam, penyeludupan dadah, pemerdagangan orang, jenayah kekerasan dan yang terbaru membabitkan soal halal haram, iaitu kes kartel daging import, ya. Dan apa yang berlaku ini adalah selari dengan perakuan berulang kali oleh Majlis Keselamatan dan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa rasuah mempunyai hubungan dengan pelbagai aspek ketidakstabilan, keganasan dan ekstremisme, ya. Dan dalam Islam, rasuah ini juga ada sesuatu yang haram dan dilarang keras oleh agama. Dan ini dapat diperhatikan menerusi beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Antara ayat yang dapat kita perhatikan tentang larangan rasuah ini ialah ayat ke-188 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan cara yang batil. Dan kalau hadis tu ada satu hadis yang sering dipetik oleh ramai pihak, iaitu la'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah melaknat pemberi rasuah dan juga penerima rasuah, di mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi untuk mengupas lebih lanjut lagi tentang isu ini, bersama-sama kita dalam membicarakan tajuk ini ialah dua tokoh yang kita undang khas sebagai ahli panel, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Yusof Haji Osman, Profesor daripada Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, yang juga merupakan ahli lembaga pengarah IKIM, dan Datuk Razim Muhammad Noor, Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof dan juga yang berbahagia Datuk Razim kerana sudi bersiaran bersama Radio IKIM dalam program Bicara Ad-Din ini, ya. Jadi untuk memulakan perbincangan, saya ingin ajukan soalan kepada yang berbahagia Prof Datuk Muhammad Yusof, ya, tentang isu rasuah. Di Malaysia, isu rasuah ni adalah satu isu yang melibatkan banyak pihak, ya. Ia berlaku baik di peringkat pemimpin maupun di peringkat pelaksana dan juga peringkat bawahan. Jadi apa sebenarnya punca penyebab kepada masalah ini, Prof? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita telah mengizinkan kita untuk bersama dalam forum ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Bila saya menerima daripada Jafairus untuk bincang tajuk ini, saya teringat
kata-kata Tan Sri Syed Najib Alatas. Walaupun saya ahli sains, tapi saya pernah mengikuti kuliah dia di awal tahun 70-an dululah. Dan dia pernah menyebut bahawa isu berkenaan dengan rasuah ini, isu berkenaan dengan penyelenggan sebagainya, puncanya satu saja dari segi Islam ni, iaitu manusia kehilangan adab. Istilah yang itu adalah adab. Jadi apabila, sebab itulah sehingga dia menyebut pendidikan itu ialah proses mengadabkan insan. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat daripada segi ini, kenapa adab ini, tapi adab ini kena dirujuk kepada ataupun dilihat di segi perspektif yang lebih luas. Bukan hanya adab itu hanya sekadar masuk dalam dewan beri salam ataupun lalu depan orang tua, tunduk dan sebagainya. Bukan hanya sekadar itu. Tetapi adab itu dirujuk kepada perlakuan yang betul yang dilakukan kena pada masanya, sesuai pada ketikanya, dan juga pada suasana itu sendiri. Dan natijah daripada kehilangan adab itu ialah zalim. Natijah daripada adab itu sendiri ialah adil, dan berlawanan dengan adil ialah zalim. Jadi kalau adab itu tidak dibangunkan, keadilan tak mungkin dapat dibangunkan. Sama ada dalam bentuk diri sendiri, masyarakat, ataupun kita berorganisasi atau bernegara. Sebab itu dalam hal inilah saya rasa unsur utama yang perlu untuk didatangkan dengan adab itu ialah dia tak boleh dipisahkan antara perbincangan adab ini dengan perbincangan pembangunan kerohanian ataupun pembinaan saksiah, ataupun sekarang ini kita katakan jati diri, sifat terpuji yang ada pada diri, dan terakhir ini kita menyebut tentang istilah integriti. Saya agak walaupun kita tahu bahawa istilah integriti itu dibawa oleh Barat, tapi dia ada nilai-nilai sekular dalamnya. Sebab itu Syed Najib lebih suka untuk menggunakan istilah adab itu, sebab adab itu daripada hadis adabani Rabbi fa'asanta, diadabkan oleh Tuhanku dan diperelokkan adab itu. Mana itulah tujuan Rasulullah SAW datang ke dunia ini ialah untuk menyempurnakan adab ini. Dan apa yang berlaku ialah, saya tengoklah sekarang ini ialah, kalau daripada satu segi yang lain, pendidikan di Malaysia ini, kita sudah melalui satu tahap yang agak hebat dibanding dengan dulu. Kalau dulu kelas tahfiz tak ada, fakulti pengajian Islam pun tak banyak, kita tak berbicara tentang ekonomi Islam, tentang kita kata syariah Islam. Hari ini kita semua ada benda-benda ni. Tetapi nampaknya isu berhubungan dengan rasuah juga tak berkurang. Maknanya apa yang kita ajar itu ataupun apa yang kita masukkan dalam sistem pendidikan itu, dia tidak tidak diintegratekan, dispadukan dalam menjadikan dia sebagai khalifah Allah. Sebab pada saya, manusia itu akhirnya dia adalah khalifah Allah, dia ada tugas. Dia datang sini. Dia bukan datang ke dunia ini untuk hafal Quran saja, bukan datang ke dunia untuk solat saja, untuk mengerjakan haji saja, dan tetapi dia datang ke dunia ini adalah untuk menjalankan tugas yang tidak dapat dijalankan oleh makhluk yang lain, iaitu khalifah Allah. Dan untuk menyempurnakan khalifah Allah ini, kalau adab tidak ada, ini yang berlaku. So rasuah berlaku ialah natijah daripada kehilangan adab ini. Ini dan dia bukan berlaku sekarang sebenarnya. Kalau kita tengok daripada dulu pun sudah berlaku. Malah ketika saya sempat pergi dekat di Spanyol, dekat Andalusia sana kan, kejatuhan Andalusia itu sendiri ialah sebab kepimpinan yang sudah tidak amanah lagi. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Sebab itu saya melihat, saya ahli sains bidang sains fizik, dan saya melihat terbangunnya satu-satu tamadun itu bukan hanya faktor sains, tetapi ialah faktor adab ini, faktor manusia yang sudah hilang saksiah, sudah hilang integriti, sudah hilang the sense of responsibility, daripada rasa tanggungjawab untuk membangunkan alam ini. Jadi sebab itu saya merasakan ini sepanjang
studilah sama ada kejatuhan Syekh Hongti ataupun kejatuhan Firaun. Apabila dia menyebut dalam Quran disebut baca surah Taha ini, izhab ila Firaun innahu tagha, ana rabbukumul a'la, dia mengatakan akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ketika itu jatuh dia punya pemerintahannya. Sebab dia rasa dia terlalu hebat, dia terlalu besar, orang lain tak boleh kawal dia, tapi dia jatuh. Dia jatuh kerana simple saja. Nabi Musa AS keluarkan umat Bani Israel daripada dia jatuh. Dan ini adalah fenomena berlaku yang di sepanjang zaman. Malah saya rasa kita kena balik ataupun revisit kita punya pendidikan kita itu. Sebab pendidikan kita hari ini terlalu banyak, termasuk KPI-nya yang kita kenakan sebagai indikator untuk menentukan kejayaan, tidak termasuk dalam indikator akhlak ini, indikator adab ini, indikator pembangunan kerohanian ini. Sebab dalam, saya baca dalam buku Baitul Mukminin oleh Imam Ghazali itu, untuk membangun kerohanian ini, sekurang-kurangnya kita ada lima kita kata unsur utama yang perlu dibangunkan. Pertama ialah kita perlu membangunkan elemen ataupun unsur-unsur mahmudah, itu sifat-sifat terpuji di kalangan kita. Amanah, jujur, ikhlas, lapang dada, sabar, tidak mengumpat, tak kata ke orang, tidak mengambil harta orang dan sebagainya. Yang kedua, menjauhi segala sifat-sifat mazmum yang terkutuk, yang merosakkan. Dan perkara ini tidak ada dalam makhluk yang lain. Kita pun tak pernah menyebut bahawa lembu ini biadab betul sebab tak berpakaian. Dia tak kata macam itu. Dan yang ketiganya ialah kita jangan makan benda yang haram. Sebab benda yang haram ini dia bukan hanya, sebab itu isu yang kita bangkit tentang makan bangkai ini yang tak disembelih baru-baru ini, dia bukan hanya sekadar makan yang kita makan itu. Sebab dia akan merosak jiwa kita, roh kita. Kalau kita memakan benda-benda yang haram, maka roh kita juga akan turut menjadi kotor. Sebab itu dalam Islam kita dilarang. Sebab itu kalau orang tanya di segi fizikal, apa beza ayam sembelih dengan ayam tak sembelih? Apa beza daging kambing sembelih dengan daging kambing tak sembelih? Sama saja. DNA-nya sama. Unsur-unsur yang ada jadi daripada daging itu sama. Proteinnya sama. Tapi satu ialah matinya ialah kerana atas nama Allah, satu lagi matinya jadi bangkai. Matinya tidak atas nama Allah dan kita tak dibenarkan makan. Yang keempat, kita kena tunai hak sesama manusia. Dan ini kena diajari secara formal. Apa hak masyarakat kepada kita? Apa hak pemimpin kepada rakyat? Apa hak rakyat kepada pemimpin? Apa hak ibu bapa kepada anak-anak? Apa hak anak-anak kepada ibu bapa? Apa hak bila kita jadi ahli masyarakat? Kenapa kita perlu pergi masjid? Kenapa kita perlu bersama-sama dengan masyarakat di masjid di mana kita tinggal itu? Dan akhir sekali kita kena ingat bahawa kita lahir ini ada tugas kita, maka kita kena sempurnakan hak Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu bukan hak kita. Setelah kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sebenarnya kita telah tidak ada hak lagi pada kita. Kita kena ikut syariat, kita kena ikut peraturan yang diadakan. Jadi sebab itu saya ingat kehilangan unsur-unsur ini. Sebab itu pendidikan kalau tidak dimasukkan unsur ini, kita ajar sains dan matematik dan sebagainya, tetapi dia tidak membina perspektif hidup dia tu apa dia. So akhirnya orang kaya dia pun nak kaya sebab kepada dia kekayaan itu satu kebahagiaan. Padahal orang betul tak mestinya. Sebab tu katanya Sayyidina Ali, saya baca buku orang putih, dia kata, if you have money you can buy house but you can never buy home. Kalau kita ada wang, kita mampu membeli rumah yang cantik dan indah. Tetapi belum pasti dengan wang yang kita miliki kita boleh membeli kebahagiaan berumah tangga. Kalau kita ada wang, kita mampu membeli ubat yang canggih, hebat sekarang, berubat, vaksin dan sebagainya. Tetapi takat ubat kita boleh beli, tapi kesihatan mental, kesihatan jiwa tak boleh beli. Health you cannot buy. Dia datang kerana dengan kesedaran diri, dengan ya Allah Ta'ala memilih kita lah. Dan kita lakukan ini, kita lakukan semuanya ini kerana kita nak justify diri kita sebagai khalifah Allah untuk menjalankan tugas yang besar tadi. Tugas yang besar tadi akan hancur sekiranya kita tidak memiliki nilai-nilai ini.
Sebab itu unsur ini amat ditegaskan dalam Islam. Malah ketika Syekh Samsudin memilih siapa yang akan mengetuai tentera perang untuk melawan kerajaan Byzantium, maka dia pilih mereka yang sembahyang tahajud tengah malam, mereka yang tak tinggal sunat hari Isnin dan hari Khamis puasa, tak sunat-sunat muakkad. Sebab orang-orang ini sebenarnya orang yang amat bertanggungjawab dalam membangun sesuatu tamadun lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih bagi Prof ya. Dengan kata lain punca utama isu ini betul ditolak daripada kehilangan adab tu yang membentuk akhlak kita sebenarnya, dan cara kita berinteraksi dengan pihak luar. Seterusnya saya ingin bertanyakan yang bagi Razim ya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh SPRM ya, kumpulan pelaksana dikenal pasti sebagai mereka yang paling ramai terlibat dalam kes rasuah yang membabitkan sektor perkhidmatan awam ya. Dan kebanyakannya muda-muda, kebanyakan berusia 40 tahun ke bawah ya. Sedangkan pada masa yang sama kita ada institusi pusat governance, integriti dan nasional. Kita ada Institut Integriti Malaysia. Kita ada SPRI yang berperan dalam memerangi gejala rasuah di Malaysia. Persoalannya, kenapa perkara ini berlaku sedangkan kita semua infrastruktur kita sudah ada untuk memerangi rasuah? Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak IKIM kerana sudi menjemput saya sebagai panel dalam forum bicara adin ni. Okey, untuk persoalan yang itu saya ingin berbalik pada tahun 2002 pada waktu itu SPRM masih lagi dikenali sebagai BPR, Badan Pencegah Rasuah. 2009 baru tukar kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi pada tahun 2002 tu ada satu kajian antara BPR dengan kerjasama daripada pihak UKM sendiri telah menjalankan satu kajian kepada bakal-bakal graduan golongan muda lah sebagai sampel dia yang akan menamakan pengajian. Daripada tu yang selalu kita gunakan persepsi ni hasilnya 30.5% mengatakan ya dalam survey tu mereka sanggup menerima rasuah sekiranya ada kuasa dan peluang. Jadi bagi kami tidak perkara itu menjadi kenyataan lah pada hari ini. Mereka yang berada pada dalam lingkungan umur 40 tahun tu. Jadi mereka mewakili rakyat Malaysia dan akibat daripada hasil daripada kajian tu, kerajaan telah mewujudkan Institut Integriti Malaysia sendiri. Jadi hasil tu apabila golongan belia di bawah umur 40 tahun merupakan kumpulan yang ramai ditahan oleh pihak SPRM menjadi kenyataan lah hari ini hasil kajian tu. Jadi nampak dia punya correlation tu. Jadi usaha memerangi rasuah ni iaitu membina tadbir urus baik yang kita kata governance. Penerapan nilai-nilai murni telah lama dilaksanakan oleh kami daripada SPRM, daripada Institut Integriti dan lain-lain agensi kerajaan sama ada dalam konteks perkhidmatan ataupun perolehan awam. Sehingga kan pada tahun 2013 kerajaan telah mengarahkan semua agensi-agensi perkhidmatan awam dan juga GLC untuk menubuhkan unit integriti mereka. Penjawat awam ni terbagi kepada 3 kategori. Satu, kumpulan pengurusan tertinggi, lepas tu kumpulan pengurusan profesional dan juga kumpulan pelaksana. Jadi yang ramai kita kata tadi tu kumpulan pelaksana yang apa, sebab bilangan mereka ramai. Dari segi angka memang ramai, tapi kita kena apa dari segi percentage pula lah. Sepatutnya macam tu untuk lebih adil kan. Berapa persen? Okey. Jadi kita kena ambil tahu bahawa kumpulan pelaksana ni cabaran dia besar. Mereka merupakan kumpulan yang terbesar dalam perkhidmatan awam. Dan juga merupakan kumpulan barisan hadapan yang kerap berhadapan dengan masyarakat. Sebab mereka melaksanakan tugas kan.
Jadi ini akan menunjukkan persepsi negatif serta mencalakan integriti organisasi apabila tindakan yang diambil sambil lewa tidak mengikut undang-undang, tidak mengikut peraturan, tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan atau yang digariskan. Jadi hasil tu, isu ini bukan sahaja kepada kesalahan yang telah dilakukan oleh kaki tangan dalam kumpulan pelaksana, tetapi juga kepada pegawai penyelia yang telah dipertanggungjawabkan. Ini yang penting. Apabila pegawai penyelia sendiri gagal menyelia dan menjadi role model kepada kaki tangan bawahan mereka. Kami sekarang di sini bercakap tentang accountable ni kan. Dilaksanakan ataupun dipahami oleh kumpulan pelaksana. Okay, yang pertama, ini adalah aktiviti dengan individu. Jadi sama ada individu tersebut mengamal integriti boleh kita lihat melalui perkataan, tindakan yang sejajar dengan prinsip moral dan etika, undang-undang, peraturan serta tidak bertentangan dengan kepentingan awam. Ini saya petik daripada Sin Al-Haji. Lepas tu integriti dengan organisasi. Ini kita dapat lihat melalui penggubalan kod etika, piagam pelanggan, sistem atau peraturan kerja berpandukan kepada amalan baik. Ataupun sekarang orang selalu best practices. Kod etika organisasi dihayati serta diamalkan. Dan satu lagi, integriti penyewa awam, iaitu menjalankan tugas yang diamanahkan, tidak salah guna kedudukan untuk kepentingan diri atau saudara atau sekutu. Kalau apa selalu orang senang faham, kita sebut konflik of interest. Okay, apabila bercakap tentang integriti, kita bercakap berkaitan kekuatan dalaman. Ataupun tadi Prof sebut, Datuk Prof sebut jati diri lah dalam seorang individu, dan banyak faktor yang menjadi penyumbang kepada perkara ini. Yang pentingnya Prof sebut didikan agama lah kalau kita kat sini. Sebab semua agama pun menyeru kepada kebaikan. Dalam kita ni konteks kita cakap agama Islam lah. Mereka yang terlibat dengan jenayah rasuah ni tidak kira dari latar belakang dari mana latar belakang pun, kerana ia berlaku kepada sesiapa saja selagi terdapat ruang dan peluang untuk melakukan. Saya ni berasal daripada kampung, saya tahulah walau dulu orang kampung susah, tapi tak ada pun nak ambil rasuah, sebab kita sebut bila bekerja ni, rasuah ni apabila ada peluang boleh dicipta ataupun boleh dicari. Okey, ada teori barat, teori segitiga fraud. Donald Creasy, dia kata ada, jadi seseorang boleh melakukan rasuah ni kerana yang pertama berlakunya tekanan hidup, kos sara hidup, masalah hutang, ingin hidup mewah. Ini sebenarnya diri sendiri je. Yang kedua, wujud peluang untuk melakukan rasuah, iaitu kawalan dalaman yang lemah, tiada pemantauan, tiada pengasingan tugas, banyak menggunakan budi bicara. Yang ini perlu budi bicara ni. Kita sekarang pun tengah sentiasalah untuk mengurangkan, memberi cadangan kepada agensi-agensi berkaitan untuk mengurangkan kuasa budi bicara di kalangan pelaksana yang bertugas di lapangan. Yang pertama yang ketiga adalah kita kata rasionalisasi. Akal yang merasionalkan tindakan melakukan rasuah. Seperti mana contohnya adalah bos besar pun ambil juga, ataupun
ambil je lah, bukan duit dia pun, duit company dia. Ataupun kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Kan? Itulah antara contoh-contoh untuk merasionalkan tindakan mereka. Dan sekarang ni kerajaan pada awal 2019 telah memperkenalkan Pelan Anti Rasuah Nasional. Menggariskan pelbagai inisiatif. Ada 115 inisiatif dari semua sektor yang kita percaya dah merangkumi semua sektor lah, dari segi sektor politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya, bagi memacu Malaysia menjadi sebuah negara yang dikenali kerana integriti, bukan kerana rasuah. Kesimpulan integriti yang sukar dibendung bukan pada jawatan atau kumpulan dalam perkhidmatan. Kita tadi cakap kumpulan pelaksana kan, tetapi sebaliknya integriti individu itu sendiri. Seperti mana kata saudara moderator tadi kan, sekarang ni banyak kita media mengendengahkan kes-kes yang dibongkar oleh SPRM dan juga PDRM, seperti benda yang disebut tadi. Jadi bukannya melibatkan kumpulan pelaksana saja, ataupun tetapi juga oleh kumpulan yang mempunyai jawatan yang tinggi. Dan begitu jugalah bagi golongan muda ni, memang mereka ramai dan itu yang perlu kita jagalah. So setakat ni itulah dengan masa yang diberi ni kesediaan saya untuk menjawab. Okay, terima kasih bagi Datuk tentang isu di dalam kalangan penjawat awam yang muda-muda ni kan. Berbalik kepada tadi, Datuk Razim ada sebut tentang kajian yang dibuat oleh BPR dalam kalangan pelajar universiti. Saya pun ada terbaca kajian yang dibuat yang lebih terkini sedikit yang dibuat oleh SPRM, iaitu kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah yang dibuat pada 2016, yang menunjukkan 16% daripada 1,000 orang mahasiswa yang menjadi responden sanggup menerima rasuah jika mempunyai peluang dan kuasa, dan 18.2% bersedia memberi rasuah agar mereka tidak dikenakan tindakan. Sebagai ahli akademik yang banyak berjumpa dengan pelajar, Datuk dan Profesor, apa reaksi Profesor tentang dapatan kajian ini? Saya memang daripada dulu bila Datuk Razim menyatakan statistik 90-an dulu itu, dia bilang 30% pelajar itu sanggup untuk menerima rasuah kalau sekiranya dia ada peluang. Dan waktu itu sebenarnya bukan isu Malaysia saja. Waktu itu juga berlaku di India. Saya ingin kongsi bacaan ini. Banker Roy, nama sebenarnya Ranjit Banker Roy. Dia ini kalau kita pergi internet, Google, akan keluar nama dia. Dia telah buat satu college yang nama Barefoot College. Barefoot College, college kaki ayam. Sebabnya dia kata, kajian di India mendapati, kalau diletakkan doktor perubatan, India itu kan ada yang paling kaya sampai semiskin dan semiskin-miskinnya. Negara India itu sendiri macam dunia lah. Orang yang hierarki tinggi ke hierarki bawah, yang paling kaya, yang paling miskin, semua ada di India. Jadi dia kata kalau kita letak orang yang literate, yang ijazahnya tinggi, letak di kampung dengan tujuan untuk mereka ini mendidik orang kampung, it turn out to be, rupanya orang yang diletak di kampung ini, dia exploit orang kampung. Itu dia kata, kita dah letak menghasilkan lawyer, dia kata. Lawyer ini tujuannya supaya letak di kampung supaya dia menjadi penasihat kepada orang di kampung di India, supaya orang-orang kampung itu tidak ditipu oleh orang kaya-kaya ni yang membeli tanah dan sebagainya lah. Macam berlaku juga di tempat kita. So akhirnya orang yang berijazah ini yang menipu orang kampung. Lantas dikeluar satu istilah yang disebut sebagai literate uneducated. Saya pergi kat Google cari literate, dia keluar merah. Sebenarnya istilah literate and educated pun tak ada istilah. Sebenarnya satu istilah yang dicipta oleh Banker Roy. Literate and educated bermaksud orang ini berijazah tinggi, nak sebut ijazah pangkatnya tinggi, tetapi very uneducated. Tidak terdidik langsung. Jadi macam mana kita boleh hubung orang lepasan universiti tapi tak terdidik kan?
Kan pelik kan? Ini dia kata sebabnya ada pendidik somewhere dalam pendidikan tu tak kena. Itu satu contoh. Akhirnya kenapa dia boleh buat Barefoot College ini? Dia kata dia buka satu college, dia pergi kampung, kebetulan dia memang ditugaskan untuk menjaga ekonomi orang kampung sebagainya dan memberitahu bagi feedback kepada kerajaan India. So apa dia dapati, dia kata orang kampung ini bukan tak cerdik, bukan tidak berpotensi untuk maju, tetapi mereka terhalang. Lalu contohnya, kalau mereka buat bisnes kecil-kecil tepi jalan, dia boleh buat bisnes. Kalau sekiranya kereta dia rosak, dia boleh baiki sendiri. Dia boleh baiki kereta rosak. Bagi engineer pun belum tentu boleh baiki, tapi dia boleh baiki. Kalau dia pergi tanam padi ke tanam, dia tahu penyakit-penyakit yang berlaku kepada tanaman ini, dan dia tahu bagaimana nak menyelesaikannya. Begitu juga dengan penyakit-penyakit semua dan sebagainya, menggunakan herba dan sebagainya. So, apa yang McElroy buat ialah dia membawa mereka itu dalam satu college dan empower dia punya ilmu tadi. Empower dia punya ilmu, walaupun dia orang tak boleh baca, tetapi misalnya dia pandai berniaga tadi. Jadi berikan dalam bahasa yang dia faham. Yang pandai jadi tukang misalnya, dia teruskan konsep tukangnya itu sehingga dia boleh membinanya. So apa yang nak sebut adalah perkara ini bukan perkara baru. Bila McElroy menyebut tentang literate and educated ini, rupanya bila Dato' Razim sebut pun, memang ini berlaku di mana-mana yang begitu. Maknanya tugas kita dan tugas sebenarnya mungkin juga mereka yang berkuasa ini untuk membaiki perkara ini. Tak semua orang itu nak perlu lulusan universiti kan dalam dunia ni. Tetapi semua orang ini perlu amanah dalam tugasnya. Sama ada dia lulus di universiti ataupun lulus peringkat kampung, menjadi ketua kampung ataupun menjadi pengarah di sana. Dia mesti mempunyai orang kata nilai-nilai kemunisian yang sama. Amanah, jujur, ikhlas sama. Hanya kapasiti masing-masing yang berbeza. Selepas daripada McElroy ini, untuk saya nak sambung ini, ialah seorang lagi, ini Profesor Stephen Muller. Profesor Stephen Muller ini dia pernah menjadi rektor, Knight Chancellor Johns Hopkins University. Dia kata, dia menyambut kata-kata McElroy tadi, dia kata universitinya akhirnya menghasilkan, disebut sebagai skill barbarian, penyangak yang mempunyai ijazah yang tinggi. Kalau kita mempunyai penyangak yang pergi tunggu tepi jalan dengan pisau ke dengan apa, iaitu orang nampak kan. Tapi kita jumpa penyangak yang tak bawa pisau, yang tak bawa pistol, yang tak bawa senjata, tetapi dia reti IT. Dia duduk curi dalam IT. Dia duduk amanah. Dan sebab itu saya nak menyebut juga ini adalah isu ini kalau kita tak tangani sekarang, sebab kita sudah ada sistem ni. IT kita sudah merentas sempadan. Orang boleh beroperasi di satu negara lain untuk melakukan jenayah rasuah di negara yang lain. Begitu juga dengan kumpulan korporat ataupun dia boleh berada di satu organisasi korporat yang lain untuk memusnahkan yang hak lainnya di dalam kumpulan yang lain. Dan ini semua ialah jawapannya lah kemanusiaan itu. Pendidikan kita kalau tidak diberikan pendidikan untuk membangun manusia yang sebenar, inilah yang terjadi. Dan saya nak sebut terakhir sekali, ini juga satu kajian ini bukan 2-3 bulan, 3 tahun. Dilakukan oleh Profesor Harry Lewis. Dia mengambil sabbatical selama 3 tahun dekat Harvard University. Saya dah sebut tentang di India Literate and Educated, tentang Johns Hopkins University, Stephen Muller. Dan hari ini panas bicarakan tentang Harry Lewis punya dapatan. Tak apalah saya sebut nama universiti. Dia sebut universiti itu, Universiti Harvard, Universiti MIT. Mereka ini hanya menghasilkan excellent without a soul. Mereka menghasilkan orang-orang yang excellent, tetapi apabila ada peluang yang disebut oleh Dato' Razim tadi, mereka akan menggunakan kepakaran mereka untuk menggunakan. Ini yang berlaku di share ke di mana-mana yang berlaku, di mana mereka menggunakan kepakaran mereka ini indirectly untuk mengambil. Tetapi dari segi legality memang legal. Tapi dari segi kemusnahan memang musnah. Dan mereka menggunakan ekspertis mereka ini dan bersedia untuk menggunakannya dan melihat dalam peraturan-peraturan yang ada di mana mereka boleh pergi. Ini berlaku. Sebab itu kalau kita berbicara, baca secara detail tentang vaksin yang dicari sekarang ini pun nampak unsur-unsur itu.
sedang bertanding itu di belakangnya. Sebab mereka yang menemui vaksin COVID-19 ini berbilion-bilion lah dia punya yang akan datang yang membawa keuntungan itu. Dan mereka yang diemploy untuk hal ini bukan sembarang orang. So kita membicarakan hal ini, malah kalau dilihat di skala yang lebih besar, peperangan yang berlaku kadang-kadang yang disengajakan pun berlaku karena mereka nak jual senjata. Apakah ini bukan dilakukan oleh orang yang literate and educated tadi? Orang yang excellent without a soul tadi? Orang yang skill barbarian tadi? Yang saya sebut. Jadi isunya sekarang ni, kita kena go back to education. Kembalikan kepada. Saya memang setuju bahawa agama itu semua membawa kita kepada kebaikan. Tetapi saya kira agama Islam saja yang memulakan dengan awaluddin ma'rifatullah. Macam mana kita nak menyebabkan orang itu insaf, orang itu amanah, orang itu ikhlas. Kalau Tuhan pun dia tak faham. Dia yang buat perspektif sendiri tentang Tuhan. Tapi kalau dia merasakan bahawa Tuhan sentiasa melihatnya, berada di mana-mana, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu akan membantu. Dan tahu konsep ini. Dan ramai orang beragama hari ini, konsep Tuhan itu pun dia tidak pahami dengan baik. Saya minta maaf sebab itu wujud satu golongan manusia baru yang disebut sebagai agnostik. Agnostik adalah satu kumpulan yang percaya kepada Tuhan, yang dia kata ini, tetapi dia ditanya kepada dia Tuhan. Dia selalu sebut God bless you. Dia selalu sebut kata orang itu bila jumpa kita, kan? Dan sebagainya. Tapi kita tanya dah, do you pray to God? Yes, I pray, but I cannot pray openly. Saya tak semayang macam orang Islam yang beramai itu. Saya sebagai seorang dan saya minta kepada Tuhan. Dia tak faham pun konsepnya. Saya kata dia nak kata dia ikut agama Kristian pun bukan, agama Hindu pun bukan. Jadi dia hanya mencipta. Yang ini saya fikir kalau ini kita menghasilkan satu lagi jenis manusia baru ni yang disebut agnostik itu yang percaya di sana ada Tuhan, tetapi dia tak boleh menyebabkan ketuhan yang percaya itu boleh mendidik akhlak dia, amanah dia itu yang kita hendak di dalam konteks rasuah ini. Dan ini kena kita fikir, kena sit down bersama dan fikir untuk dibangun. Dan sebab perkara ini perkara besar, dia tak boleh diselesaikan. Dan dia juga tidak ada KPI yang macam exam 90 markah A kan. A 90 tu tidak semestinya A dalam keikhlasan ini. Apa yang kita lihat yang Datuk Azim sebut tadi 30 tahun dulu, hari ini dah yang menghasilkan orang-orang ini. So sama. Kita tahu 30 dulu mereka ini bila ditanya bersediakah dia untuk terima rasuah kalau diperlukan, dia kata ya bersedia. Tapi kita tak buat apa-apa. Tapi kita adakan satu kita kata agensi yang boleh menguasa. Penguasaan pada undang-undang, ya saya ingat Islam itu menunjukkan akhirnya diri kita. Kalau sekiranya kita mengharapkan itu sampai buat macam mana pun, dia akan buat yang lebih macam disebut tadi lah, yang literate and educated ni. Orang-orang ini akan hire, akan ambil orang-orang yang mempunyai kepakaran masing-masing, duduk dalam syarikat dia. Dia kebas berjuta, dia bawa lawyer pun berjuta juga yang bayar. Dan kita pun kalau tak terfikir macam tu punya. Dan ini adalah isu-isu yang akan meruntuhkan bukan saja diri kita, seluruh negara ini. Malah tamadun manusia ini akan rosak kalau insan-insan yang begini terus menguasai lah. Wallahualam. Terima kasih bagi Prof. Ya, dengan kata lain, kita memerlukan satu sistem pendidikan yang membentuk manusia, yang membangunkan manusia yang mempunyai jati diri yang sebenar. Bukannya sistem pendidikan yang melahirkan apa yang Datuk sebut tadi, literate uneducated ataupun skill barbarian kan. Okey, berbalik sekarang saya nak tanya Datuk Razim pula. Sebagaimana kita tahu ya, rasuah dan korupsi ini bukan sesuatu yang bagus untuk organisasi maupun negara ya. Dan kalau mengikut Global Financial Integrity Report 2017, antara 2005 hingga 2014, Malaysia kehilangan 1.8 trilion ringgit ya, menerusi aliran kewangan tak sah yang mana sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan rasuah. Dalam perspektif lain, jumlah 1.8 trilion ni lebih kurang 5 kali ganda lebih jumlah bajet kita untuk tahun 2021 ya. Jadi
Apakah tindakan dan pelaksanaan yang diambil oleh pihak kerajaan setakat ini tak mencukupi untuk menangani isu ini, ataupun perlukah kita mencontohi macam negara China yang mana kalau saya terbaca laporan Bloomberg hari ini di mana ada seorang CEO bekas CEO pengurus dana yang dijatuhi hukuman mati kerana terlibat dengan rasuah. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya juga ingin menyokong apa yang Datuk Profesor sebut tadi ya. Jadi sekarang ni, tadi saya ada sebut pasal plan anti rasuah nasional yang diperkenalkan. Antara inisiatif dia adalah untuk mewujudkan satu mata pelajaran ataupun modul wajib tentang modul satu mata pelajaran wajib modul integriti dan anti rasuah di universiti awam. Jadi kita sedang berusaha untuk melaksanakannya dan setakat ni terdapat beberapa universiti, antaranya UKM dan UPM telah pun memulakan. Yang lain sedang dalam proses. Jadi ini antara salah satu inisiatif ya yang difikirkan untuk dapat membina kita punya warga-warga ataupun bakal pemimpin yang akan lebih memahami apa isu rasuah. Dan yang pentingnya jika kita berfikiran lebih panjang lagi, rasuah ni sebenarnya memang dia akan menjejaskan keselamatan negara, sangat mengancam keselamatan negara. Ya, terutamanya apabila jumlah-jumlah yang dibuat begitu besar. Tadi pun kita sebut pasal kemasukan warga-warga asing oleh kerana rasuah mereka lepas masuk dalam negara kita. Kita tak tahu, mungkin mereka boleh bawa banyak penyakit ataupun yang pentingnya bagi saya negara kehilangan hasil dari segi bayaran levy ataupun cukai-cukai tertentu. Okey, balik kepada ni tindakan pelaksanaan yang diambil jadi masih terdapat lagi ruang-ruang untuk kita memperbaiki tindakan atau pelaksanaan yang kita dah laksanakan sekarang ni, kerana isu rasuah bukan isu baru. Sebaliknya, kalau dilihat sejarah awal, kerajaan yang ada di Malaysia, kerajaan Melaka yang kita selalu sebut-sebut pun jatuh akibat daripada perbuatan rasuah oleh beberapa orang pemimpin pada waktu itu. Pemimpin kerajaan Melaka pada waktu itu yang disebut-sebut antaranya Si Kitul. Kan? Jadi okeylah, itu sejarahnya. Sebab kita selalu dengar orang cakap sejarah ni akan sentiasa berulang. Masa dan keadaan saja yang mungkin berbeza. Jadi semua agensi kerajaan boleh mempertingkatkan jaringan kerjasama serta memberi sokongan padu kepada usaha-usaha pembudayaan integriti dan memerangi jenayah rasuah. Pembudayaan integriti ini yang selalu kita bicarakan. Saya pernah berpengalaman untuk ditempatkan sebagai ketua pegawai integriti di agensi Jabatan Kastam dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Ini untuk pembudayaan, menggalakkan pembudayaan integriti di kalangan warga-warga di sana. Dan ini antara usahanya. Juga kita tidak boleh bergantung kepada agensi-agensi penguatkuasaan sahaja seperti SPRM ataupun PDRM untuk mengambil tindakan terhadap pesalah-pesalah rasuah. Kerana tindakan itu merupakan tindakan terakhir, satu jalan terakhir yang diambil. Begitu juga mengharapkan kepada unit integriti setiap agensi ataupun kementerian kerana jumlah mereka yang terhad. Bilangan memang tidak ramai. Jadi apa yang penting adalah pencegahan, pendidikan, apa yang kita sebut sebelum ni, pendidikan terhadap warga kita. Sebab di sinilah kebersamaan. Kita kena bersama-sama dalam mengatakan tidak kepada rasuah. Maupun tindakan yang tidak berintegriti juga kita kata tidak berlaku dalam organisasi. Janganlah kita bercakap sebab ini
ada banyak berlaku yang kami dapati, dia punya term dia swipe under the carpet. Kami menjaga nama organisasi yang diwakili. Jadi tindakan yang sewajarnya terhadap pelanggar integriti tidak diambil seperti mana yang sepatutnya lah. Ataupun banyak sikap orang kita ni tak nak jaga tepi kain orang. Itu masalah dia. Kita jangan campur. Tapi sebenarnya kita dalam entiti yang sama, kita juga adalah, bagi saya, kita berkait. Apabila perkara begini berlaku, dapat tahu dalam pengetahuan kita terkait. Jadi tindakan kita, kerajaan dah buat ada saluran aduan yang perlu disalurkan. Kalau dulu kata tentang rasuah ni, fikirkan keselamatan, ancaman, kita ada undang-undang dah. Undang-undang perlindungan kepada pemberi maklumat, Whistleblower Protection Act ada. Perlindungan kepada saksi ada undang-undang. Ada prosedur dia. Kita harus membezakan bahawa rasuah ini adalah jenayah yang bukanlah satu kesalahan tertib ataupun kesalahan moral. Yang ini. Jadi kalau kita biarkan jenayah berlaku, tidak disalurkan kepada pihak-pihak yang berkuasa, jadi dia akan akhirnya kita juga akan menerima kesan dia tu. Kesalahan tertib ni dia ringan sikit. Kesalahan jenayah ni lain Oleh itu, kerjasama dan sokongan rakyat amat penting kepada kami, pegawai-pegawai penguatkuasa, untuk memerangi jenayah ini secara habis-habisan. Gelombang sokongan rakyat tidak berbelah bagi dalam menyokong tindakan diambil oleh pihak SPRM, akan memberikan impak kepada usaha pencegahan rasuah di negara kita. Jadi strategi yang dilaksanakan oleh SPRM tertumpu kepada aktiviti tiga prong. Aktiviti penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan. Di mana saya ni mewakili pendidikan lah. Pendidikan ni memberi pemahaman kepada masyarakat apa dia rasuah dan kesan-kesan dia lah. Saya sebenarnya lebih suka bercakap tentang ancaman kepada keselamatan negara daripada ni sebab sekarang ni peringkat negara kita dah cakap tentang ekonomi, sabotaj ekonomi. Itu ancaman kepada kita semua. Undang-undang sedia ada pada masa ini, memang bagi saya kita cukup. Peraturan ada, undang-undang semua ada. Untuk menghukum, untuk menjadi iktibar kepada semua orang. Kita tak perlu terlampau ekstrim lah. Tadi kita ada sebut di negara China memang dari dulu lagi mereka memang ada hukuman mati bergantung kepada kes, tengok keadaan kes tu. Cara kita lain sikit negara kita kan. Jadi tak adalah kita nak ekstrim sampai mengenakan hukuman mati. Bagi saya kita hukuman tu sebagai satu pengajaran, kita nak insaf, kita selalu memberi peluang kepada pesalah-pesalah tu untuk kembali semula ke jalan yang benar. Cukuplah dengan denda ataupun hukuman penjara yang dijatuhkan. Kita percaya yang macam tu. Second chance lebih baik. Dan dari segi ada pengalaman saya, mereka yang pernah dikenakan hukuman oleh mahkamah ni, alhamdulillah mereka insaf. Semasa dalam menjalani hukuman tu mereka insaf. Apabila keluar mereka boleh menjadi warga Malaysia yang lebih bertanggungjawab lah. SPRM akan sentiasa melaksanakan tanggungjawab berdasarkan peruntukan undang-undang. Masyarakat juga perlu memahami apa, ini tugas saya, apa yang dimaksudkan dengan kesalahan rasuah dalam akta tu. Yang simpelnya 4 saja, A, B, C, D kan, mengambil, memberi, ataupun C tu tuntutan palsu, claim false claim, dan D itu salah guna kedudukan. Dan juga ada satu lagi yang popular. Kita banyak lagi kita punya bidang kuasa kita tu kesalahan lain. Satu lagi yang kesalahan yang popular dilakukan oleh pegawai-pegawai awam ni, pejabat awam adalah di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiasaan,
iaitu menerima sebarang benda berharga daripada mana-mana pihak yang ada kaitan dengan organisasi dia atau jabatan dia tanpa sebarang balasan yang munasabah. Yang ada kaitan saja, itu yang selalu tu, itu yang kita dengar kumpulan kerajaan, pegawai kerajaan ni ditaja untuk pergi melancong, ditaja untuk bercuti, macam-macam lah. Okey, selain daripada itu, kesalahan rasuah juga disiasat di bawah Akta Pengubahan Wang Haram ataupun amlat FWA. Ya, jadi aset-aset ataupun hasil daripada kesalahan rasuah boleh dibekukan dan akhirnya boleh dilucut hak kepada kerajaan. So itu saya antara jawapan yang saya sediakan untuk soalan yang untuk pusingan di kedua inilah. Okey. Terima kasih yang berbagi Datuk ya. Maksudnya untuk mencegah menangani isu rasuah ni kita memerlukan satu kombinasi inisiatif yang melibatkan aspek penguatkuasaan, pencegahan dan juga pendidikan ya Datuk. Okey, kita dah sampai ke pusingan ketiga. Kita nak nak buat kesimpulan dan saya nak bagi 5 minit bagi setiap kita punya panel untuk membuat kesimpulan. Kita mulakan dengan Prof Datuk Muhammad Yusof dulu. Silakan Prof. Terima kasih banyak. Satu perkara yang saya yang akan kita harapkan sebenarnya, ada dua perkara yang sedang ada di hadapan kita. Satu ialah OIR, selalu disebut revolusi industri yang keempat, di mana akan terhasil satu teknologi yang meretasi sempadan negara. Maklumat itu akan sampai dengan cepat dan kita pun tahu hari ini bila Trump sebut ni, kita pun dah dapat dah maklumat di sini. Dan apa berlaku bila semalam kita tengok di TV direct ni, bila Raja Qatar pergi berjumpa dengan Sultan Muhammad Salman, kita pun rasa lega. Immediately tahu benda sini. Maknanya pihak berautoriti pun lambat kadang-kadang daripada pihak ni. Jadi kalau sekiranya teknologi 4IR ni dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, apa yang akan mereka melakukan? So ini satu kebimbangan yang cukup besar apabila rasuah itu bukan hanya sekadar bagi duit dan sebagainya, tapi rasuah itu lebih besar daripada itu. Yang kedua ialah teknologi 5G yang kita ada ni, yang sekarang boleh digunakan untuk memata-matai manusia, dan sebahagian daripada penjenayah ini pun dia boleh masuk. Hari ini kita sebut tentang scam dengan akaun dan sebagainya. Dan saya bimbang kalau kita tidak membina pendidikan kita ini, tidak kita memberi tumpuan untuk membina sasiah peribadi, tingkah laku, sifat kemanusiaan manusia itu, the humanist human being ini, saya amat bimbang sekali. Jenis-jenis yang berbentuk tadilah rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, itu berlaku secara rasuah itu sebahagian. Penyalahgunaan kuasa, mungkin saya sebagai penutup ini saya tadi terbaca Imam Nawawi bila dia pun lahir pada 1233, meninggal 1237. Saya tahu pada 1258 Hulagu Khan bantai umat Islam, jatuh negara Baghdad, kota Baghdad. Dan apa berlaku di kota Damsyik ketika itu, ketika Imam Nawawi ada? Sultan Malik Zahir meminta fatwa daripada ilmuannya, apakah Sultan Malik Zahir ini boleh meminta rakyat memberi sumbangan untuk mempertahankan negara kerana Hulagu Khan nak serang ni. Semua ulama kata yes, tapi Imam Nawawi diam saja. Dan bila Imam Nawawi dipanggil dan dia memberi pandangan, dia kata, tuanku, kalau ditanya pandangan batik, habiskan dulu di istana dengan pekerja-pekerja istananya, dengan anting-antingnya, dengan kemewahan di istana. Dan semua daripada kita ini, ayat-ayat ni, dia bukan bekerja kerana tuanku, dia kerja kerana dia jadi khalifah Allah.
Masing-masing ada tugasnya masing-masing. Jadi kalau sekiranya kita duk minta ambil duit rakyat untuk menjaga apa semua ni, tetapi di atas itu menyeleweng untuk kegunaan diri sendiri, akan hancur. So kalau diminta fatwa daripada Patik kata habiskan dulu di istana ini, baru ambil. Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi jangan ada penyelewengan. Maknanya kita kena faham bahawa semua orang ni ada keluarga. Semua orang ni ada diri yang nak dibangunkan. Dan kita semua orang, tak ada Abu Bakar tak sama dengan Umar, tak sama dengan Ali, mempunyai karakter yang berbeza. Rumah tangga berbeza. Dan masing-masing itu nak menyumbang kepada. Dan kalau sekiranya rasuah ini, penyelewengan ini, penyalahgunaan kuasa ini tidak dibasmikan, dan saya bersetuju dengan Datuk Hazim, sistem pendidikan kita adalah utama. Dan sekarang saya bimbang, ikhlas saya sebut ini. Sebab kita menggunakan bahasa Inggeris. Saya tak salah bahasa Inggeris. Tetapi ada kesilapan. Bahasa Inggeris ini adalah bahasa yang bersifat sekular. Kalau kita sebut adil, adil itu daripada i'dilu huwa aqrabu littaqwa, iaitu ada Tuhan di dalam adil. Bila kita menyebut tentang berlaku adil lah, maka Tuhan mesti ada. Tetapi dalam bahasa Inggeris, justice, Tuhan tidak ada. Bila kita sebut syura, bermesyuarat, Tuhan ada. Wa'amuhum syura bainahum. Tapi apabila kita buat meeting, Tuhan tak ada. Sebab itu kita tidak bersyura untuk marah. Kita tak bersyura untuk nak makan bangkai. Tapi kalau orang dah bagi kita bangkai, macam mana kita nak elak ni? Jadi kalau sekiranya maknanya sistem itu tidak, pendidikan itu tidak mendasari kepada pembinaan kemanusiaan manusiawinya itu, kebimbangan saya ialah apa yang selama ini disebut oleh Banker Royal Literate and Educator, disebut juga tentang skill barbarian tadi, excellent result itu akan terus berlaku. Apatah lagi berlakunya itu di zaman di mana teknologinya canggih. Dulu mereka cakapkan 30 tahun komputer pun tak ada. Sekarang teknologi sudah canggih. Kita boleh berkomunikasi, kita boleh berhubung, kita boleh menyampaikan maklumat. Kadang-kadang saya sedih betul bila tengok WhatsApp tu, tiba-tiba surat yang baru desain pagi tadi dah semua orang tengok dah. Walaupun ya kita sebagai manusia nak tahu sangatlah, tetapi kenapa ini boleh berlaku? Kenapa ini boleh berlaku di dalam? Jawapannya kemanusiaan. Bayangkan kita dengan isteri saya, ada benda-benda yang kita tak nak begitu, tapi anak kita dah tahu dah, kan? Tak something yang tak ni. Jadi saya tidak ada satu untuk penutup, tidak ada satu penyelesaian, tapi penyelesaian kita ialah tidak lain tak bukan pendidikan. Pendidikan itu terus merujuk kepada pendidikan yang membina syakhsiah dan pribadi ini, yang membangunkan kemanusiaannya itu, yang menjadikan dia berintegriti. Kita tak kata integriti ini makhluk yang lain daripada manusia. Hanya manusia saja yang berintegriti. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk ya. Seterusnya Datuk Razif. Okey, sebagai kesimpulannya, pastinya yang pentingnya saya mengharapkan kerjasama daripada semua pihak untuk bersama-sama dalam memerangi jenayah rasuah di Malaysia. Katakan tidak kepada rasuah, tanpa mengira daripada mana-mana sektor, sama ada sektor kerajaan, GLC, government link company, ataupun swasta. Kita perlu memainkan peranan masing-masing terhadap bagi menjayakan usaha murni ini, iaitu mencegah perbuatan rasuah. Dan juga harapan saya adalah perlu membudayakan amalan integriti dan nilai-nilai murni bagi memastikan masyarakat kita secara umumnya tidak akan bertoleransi dengan budaya tidak bermoral dan juga perbuatan rasuah, jenayah rasuah ni. Selain itu, amalan berintegriti dan kebertanggungjawab pentadbiran serta kerajaan maupun swasta. Tadi Datuk Profesor pun sebut, kita lebih suka sebut accountability sebab dia lebih banyak lagi pengertian dia dalam tu. Dengan mengamalkan good governance ataupun tadbir urus baik dalam urusan perolehan kewangan yang baik, accountability serta berintegriti.
Selain daripada itu ialah mendidik pihak berkuasa awam, pegawai awam maupun swasta serta orang awam terhadap rasuah dan kesan buruknya terhadap setiap sektor maupun kesannya terhadap komuniti kita. Ini yang penting, yang kesan buruk ni tadi saya sebut yang pentingnya sehingga mengancam keselamatan negara kita. Menghayati nilai-nilai murni dalam didikan setiap agama untuk jadikan panduan dan pegangan hidup dalam melaksanakan tugas dan amanah yang kita pikul. Dan akhir sekali, saya tidak lupa pesanan orang tua saya, ni saya nak sampaikan jugalah. Tadi pun Datuk Profesor ada sebut salah satu daripadanya, ini yang pentingnya yang saya masih ingat lagi. Pesanan orang tua kita, jangan ambil harta ataupun hak orang yang bukan hak kita. Ini yang kita pegang ni. Kalau bukan hak kita, jangan ambil lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbagi Datuk ya. Okey, secara ringkasnya apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah rasuah adalah satu bentuk rompakan ke atas potensi yang ada pada sesebuah negara dan juga masyarakat. Ini kerana potensi yang sepatutnya yang dijana oleh sesebuah masyarakat ataupun negara tersebut mungkin tak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin kerana wujudnya amalan rasuah dalam pentadbiran baik di sektor awam ataupun swasta ya. Dan sebenarnya isu rasuah ni dia punya bertolak dengan daripada sikap dia perlu kepada unsur adab dan juga sikap amanah ya, di mana orang yang mempunyai adab, yang mempunyai sifat amanah tu dia tak akan melakukan sesuatu di luar batas-batas agama kerana dia tahu setiap amalan dan dia punya perbuatannya akan dihisap, akan dihitung di akhirat kelak ya. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof Haji Osman dan juga yang berbahagia Datuk Razim Muhammad Noor. Dan saya juga ingin memohon maaf atas segala kesilapan dan kelemahan saya dalam mengendalikan forum ini, dan saya akhiri dengan nafas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.